Mahathir tahu. Takat Tengku Razali, rakyat yatim, dia kata. Kan? Senang aja, akhirnya dia kamu lutut dekat tapak kaki aku. Dah betul. Akhirnya rakyat yatim masuk UMNO semula. Tengku Razali masuk UMNO semula. Tun Musa Hitam, macam tu juga. Tun Musa Hitam ni dia tidak tanya cakap banyak. Dia jenis orang lurus. Dia sebagai pernah jadi timbalan Perdana Menteri. Sebab tu Mahathir dengan Musa mentadbir negara. Negara kena bagus dah waktu itu. Tapi oleh kerana jahatnya Pangeran Mahathir ni, dia sanggup menghancurkan negara asalkan dia dapat menjatuhkan mana-mana pimpin politik yang dirasakan dapat mengatasi pengaruh dia. Walau pentadbiran Mahathir Musa, dia kenali waktu itu, dia panggil pentadbiran 2M. Kalau saudara yang muda mungkin tak ingat. Yang sebaya dengan saya mungkin ingat. Pentadbiran 2M yang popular di seluruh Asia waktu itu. Cukup baik hubungan waktu itu. Tetapi Mahathir ni jenis Kerala ni, dia mana pernah ada kesetiaan kepada negara. Dia nak lepaskan diri dia. Dia lepaskan. Dia tak mahu ada pemimpin lain yang lebih berpengaruh daripada dia. Bila dia nampak Musa Hitam dah mula berpengaruh dalam UMNO, dia mencari jalan bagaimana nak singkirkan Musa Hitam. Akhirnya tekanan diberikan kepada Musa Hitam dan Tun Musa Hitam terpaksa keluar. Tinggalkan jawatan Timbalan Perdana Menteri. Tinggalkan jawatan Timbalan Presiden UMNO dan dia lari. Itu cara dia, Mahathir. Dia kalau boleh, dia nak jadi Fir'aun sampai kiamat memerintah negara kita. Kalau boleh. Kalau boleh. Sebab itu, dia test UMNO ketika itu. Saudara masih ingat? Kan? Saya selalu ulang cerita ini. Cerita sejarah ni perlu diulang selalu. Supaya anak-anak muda yang berada atas pagar, budak-budak yang sunat laser ni, yang sekarang ni menjadi harapan kepada Perkhidmatan Nasional, nak gunakan anak muda ini supaya mereka faham politik. Jangan pandang politik pada hari ini saja, pandang sejarah lampau pimpinan-pimpinan kamu yang kamu nak sokong. Sekarang kita nak bagi tahu Mahathir bersama dengan PAS menjadi penasihat negeri PAS. Jadi oleh sebab itu, kenali Mahathir itu sekenal-kenalnya, baca, dapatkan maklumat siapa Mahathir. Apabila dia berjaya singkirkan Musa Hitam, ketika itu berlaku pertentangan Anwar. Anwar nak mula dah diangkat sebagai pemimpin dalam UMNO. Waktu itu Anwar menjadi timbalan, nak menjadi timbalan presiden. Masa itu Tun Ghaffar Baba masih lagi timbalan Perdana Menteri dan juga timbalan presiden. Dan Anwar bercadang untuk bertanding melawan Tun Ghaffar Baba. Mahathir waktu mulanya dia menyokong Tun Ghaffar. Sebab dia rasa Tun Ghaffar ni pasti menang. Sebab Tun Ghaffar ni dia dekat di hati di kalangan orang Melayu. Dan Tun Ghaffar ni orang yang baik. Memang kita akui dia baik. Tun Ghaffar Baba. Dan Mahathir berharapkan Tun Ghaffar akan menang bila bertanding lawan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tokoh muda yang baru diangkat di dalam UMNO. Mula-mulanya Mahathir memberi sokongan kepada Tun Ghaffar. Tetapi akhirnya apa berlaku, saudara? Akhirnya apabila Anwar berbentuk satu gelombang di dalam UMNO, dipanggil tim wawasan waktu itu. Kumpulan-kumpulan Anwar Ibrahim dipanggil tim wawasan. Apabila Mahathir nampak Anwar dah mula mendapat pengaruh yang besar, maka Mahathir tinggalkan Tun Ghaffar. Ini style Mahathir. Dia mula-mula dia sokong Tun Ghaffar. Dia rasa Tun Ghaffar boleh menang. Tapi bila dia tengok macam nak kalah, dia mengatakan dia sokong Anwar Ibrahim pula. Maka Tun Ghaffar rasa kecil hati dan mengumumkan beliau tidak mempertahankan jawatan sebagai timbalan presiden. Maknanya Anwar tidak pernah melawan Tun Ghaffar. Anwar tidak pernah bertanding melawan Tun Ghaffar Baba. Tetapi Tun Ghaffar Baba menaik diri, tidak mahu bertanding dan memberi laluan kepada Anwar Ibrahim. Sebab apa Tun Ghaffar buat macam tu? Sebab Mahathir telah belot dengan dia. Ini dah. Jangan salahkan Anwar. Anwar nak menghidupkan amalan demokrasi dalam UMNO. Dia bertanding secara sihat. Dia bertanding secara sihat. Dalam kempen politik dia dalam UMNO ketika itu, dia tidak pernah memburukkan Tun Ghaffar. Dia mengakui jasa Tun Ghaffar. Cuma dia nak berada di kepimpinan utama UMNO supaya nak buat perubahan dalam UMNO. Sebab itu dia bertanding jawatan timbalan presiden. Tapi yang khianat Tun Ghaffar adalah Mahathir. Mula-mula bersungguh-sungguh dia menyokong Tun Ghaffar. Tapi bila dia tengok pengaruh Anwar begitu hebat, maka dia dah mulalah sokong kepada Anwar Ibrahim. Dan Tun Ghaffar berkecil hati dengan sikap Mahathir, dan Tun Ghaffar mengumumkan tidak bertanding. Dan Anwar menang tidak bertanding.
jawatan timbalan presiden. Ini dah pengaruh Anwar Ibrahim. Dan bila pengaruh itu semakin lama semakin meluas dalam UMNO, ya, dan dia dilantik sebagai menteri, semua kementerian dia berjaya menjadi menteri yang bertanggungjawab. Dia pernah jadi menteri sukan, dia pernah menjadi menteri pertanian, dia pernah menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri, dia pernah menjadi menteri pendidikan dan menteri keuangan. Yang saya ingat 5 menteri dia pernah jadi. Ya. Mula-mula menteri bila susunan dia saya tak pasti, tapi menteri belia sukan dia pernah jadi menteri Anwar Ibrahim, menteri pertanian dia pernah jadi menteri pertanian, kemudian menteri di Jabatan Perdana Menteri dia pernah jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri, kemudian dia jadi menteri keuangan. Ini kementerian-kementerian yang Anwar pegang. Jadi kepimpinan dia bermula daripada bawah, ya, daripada ketua pemuda UMNO jadi menteri, ya, baru timbalan Perdana Menteri dan sekarang Perdana Menteri. Sebab tu kita pelik bila orang letak nama Samsuri sebagai bakal Perdana Menteri, kita pelik. Bukan tak boleh, boleh lah. Ya, kalau dapat kursi banyak, letak je Samsuri, tak masalah. Tapi dari segi pengalaman Samsuri ni, hanya sebagai ahli parlimen sekarang di Kemaman, kemudian Menteri Besar Terengganu. Dia tidak pernah jadi timbalan menteri. Jauh sekali nak jadi menteri. Kan? Jadi bila dah tak ada calon yang layak daripada Perikatan Nasional, ini masalah dia. Ini masalah dia. Sebab tu kita tengok PN sekarang ni bercelaru. Cuba saudara tanya orang-orang PN, siapa sebenarnya yang kamu nak jadi Perdana Menteri? Dia orang tak boleh jawab, saudara. Dia tak boleh jawab. Nak letak Din Cirit dalam Parti Bersatu pun ramai yang tidak suka pada dia. Dalam parti dia sendiri pun cuma dia menafikan lah tidak ada perpecahan berlaku. Kalau tidak ada perpecahan berlaku, mana mungkin 5-6 orang daripada Bersatu mengalih sokongan kepada PMX. Ini bukan kesilapan kecil-kecil. Ya? Dalam parti bila ada 5-6 orang, ya, tidak ikut arahan parti, tidak yakin dengan presiden parti, maksudnya apa? Maksudnya parti itu teruk. Macam mana Muhyiddin Yassin nak urus negara, kalau urus parti pun tak boleh? Ini isu dia. Orang akan pandang itu. Macam mana dia nak jadi Perdana Menteri sekali lagi? Ha? Nak mentadbir negara kita yang berbilang kaum, macam-macam agama, macam-macam suku, yang ada termasuk Sabah dan Sarawak. Kalau nak urus parti yang berapa kerat, berapa ekor tu pun kamu tidak mampu nak urus. Sebab apa tidak mampu? Sebab Din Cirit tidak ada kekuatan. Dia tidak ada pengaruh. Bahkan dia tidak pernah menghormati parti dia sendiri. Bagaimana ahli parti nak hormat dia? Dia sendiri tidak menghormati parti dia sendiri. Apa bukti dia? Ya, bukti dia jelas. Ya, dalam ucapan dia dalam perhimpunan Bersatu, dia kata apa? Depan perwakilan, dalam majlis pimpinan tertinggi dia, dia kata saya dah lama dah jadi presiden. Tibalah masanya saya rasa saya tidak akan mengekalkan jawatan presiden Parti Bersatu. Ramai lagi tokoh-tokoh, sambil-sambil dia tunjuknya Jagon, sambil-sambil dia tunjuk Iwan Saipul, kan, Hamzah, yang pada dia layak lah, kan. Ramai lagi pimpinan-pimpinan kita yang jauh dan layak untuk memikul tugas presiden parti. Oh, orang lain pun ada yang tepuk tangan seselur, tangan kan, nak tepuk tangan kuat-kuat, nampak sangat macam seronok sangat, kan. Dia tak jadi presiden. Tepuk tangan bawah meja seluruh, kan. Betul adalah buat muka-muka sedih sikit, kan. Macam, alamak, Muhyiddin nak letak jawatan pula. Biasalah tu dalam politik, kan. Muka-muka ni biasa dalam politik. Jadi bila dia umumkan tu, perwakilan pembangun, jangan, tak mau, kami tolak, kata perwakilan. Biasalah tu. Drama yang kita pernah tengok di era Mahathir dalam UMNO dulu. Ini drama diulang tayang tapi oleh pelakon-pelakon yang lain, kan. Tapi oleh pelakon-pelakon anak murid kepada Mahathir. Lakonan dia tu ditiru oleh Muhyiddin. Jadi ramailah perwakilan kata, jangan, kami tak terima penolakan. Dia pun serius, kan. Dia tegas, tak nak bertanding. Tak nak mengekalkan jawatan dia. Tak sampai 24 jam, saudara. Tak sampai 24 jam esok pagi, keesokannya, dalam ucapan penggulungan perhimpunan, ya, dia bercakap, dia kata dia tak jadi. Dia kena kekalkan, teruskan dan ingin bertanding jawatan presiden. Apa dia kata? Apa alasan dia? Dia kata bukan kehendak tuan-tuan. Bukan juga kehendak majlis pimpinan tertinggi. Saya menarik
kembali keputusan saya bukan kerana tuan-tuan, bukan kerana majlis pimpinan tertinggi, tetapi kehendak isteri saya. Baru kita tahu rupanya yang kontrol dia selama ini adalah bini dia. Bukan kehendak perwakilan, dia cakap. Bukan kerana majlis pimpinan tertinggi, tetapi bini dia. Bini dia kata, abang, kenapalah abang letak jawatan bang? Abang teruslah jadi presiden. Kalau abang letak jawatan, lagi teruklah abang nanti. Abang ada kes mahkamah, ingat tu? Abang ada kes mahkamah. Kalau abang tidak ada jawatan dalam parti, bila abang pergi ke mahkamah, siapa nak peduli abang dah? Saya seorang lah jawabnya iring abang nanti. Siapa nak iring abang dah? Pasal abang dah tak ada jawatan. Sedangkan abang ada jawatan pun berapa orang je, berapa ekor je ikut abang ke mahkamah. Tak macam Anwar dulu, dia kata. Anwar dulu pergi mahkamah, ribuan orang di luar mahkamah mengiringi Anwar bicara. Tapi abang ni jadi presiden bersatu, balik-balik muka mezah ikut abang. Balik-balik muka jagoan ikut abang, Wan Saiful ikut abang. Itu je lah muka yang datang mahkamah. Itu dalam keadaan abang ada jawatan, dia kata. Bayangkan kalau abang tak ada jawatan, saya lah nanti ikut. Itu pun kalau saya rajin, kata bini dia. Kan? Akhirnya, Muhyiddin terfikir, ya juga. Betul juga, dia kata. Dalam keadaan aku presiden, dalam keadaan aku bekas Perdana Menteri Tebu Atap, aku pergi mahkamah balik-balik muka mezah, balik-balik muka Wan Saiful, balik-balik muka mejah. Betul bini aku. Anak aku pun tak ikut. Bayangkan dalam keadaan aku presiden ni, kalau aku letak jawatan tapi aku tidak bertanding lagi, tak ada apa-apa dalam parti, bini aku je lah jawab ni aku ke mahkamah. Itu pun kalau bini aku tahan asap. Kalau bini aku jemu, rasa tertekan, bini aku tak datang. Aku seorang-seorang datang dengan driver. Mungkin inilah menyebabkan akhirnya Muhyiddin mengambil keputusan untuk meneruskan, mengekalkan jawatan presiden. Kan? Maka bersoraklah perwakilan dengan pengumuman itu. Adalah yang menangis-nangis. Ada yang menangis-nangis buaya. Air mata buaya. Menangis-menangis sampailah mati dia. Haram jadah betul. Nak lagi jawatan. Kan? Ini biasa, saudara. Drama ni biasa. Dalam politik, orang-orang yang jahat ni, dia memang selalu berlakon. Pandai berlakon. Belajar pula dengan Muhammad Kerala tu. Muhammad Kerala lah guru lakonan dia orang. Sejarah politik negara. Waktu dia Presiden UMNO, dia menangis atas pentas Perhimpunan Agung UMNO. Lama dah, cukup dah, lama dah. Muhammad Kerala tu menangis. Perwakilan berbangun tepuk tangan. Rafidah Aziz waktu itu berlari tercabut tapak kasut. Berlari kat pentas. Hishamuddin Tun Hussein Sotong tu berlari juga. Dengan lemah gemalai tu, dia berlari juga pergi peluk. Jangan Tun. Rafidah pula, why Tun. Dia pun menangis-nangis kan. Lama dah. Jangan Tun. Lepas itu dia sambung jawatan presiden. Jenuh kau tunggu. 22 tahun. Dia jadi Perdana Menteri. Sampai hari ni tak ada siapa pecah rekod dia. 22 tahun dan tak akan ada orang boleh pecah rekod dia. Kalau dia dibariskan Perdana Menteri paling lama dalam dunia, dia termasuk dalam senarai lah. Selain daripada Fir'aun, termasuk dalam senarai yang lama. Jadi kerjaan. Mahdi. Dia buat lakonan. Dan orang pun, biasalah nak bodek pemimpin kan. Jangan Tun. Why Tun, kata Rafidah. Dalam 22 tahun dia Perdana Menteri. Dalam 22 tahun itu, berapa ramai pimpinan UMNO dia nanya dia. Tak ikut cakap dia, siap. Pemangkang lah cerita lah. Pemangkang ni jadi lauk Mahathir. Jadi lauk dia. Sebab itulah saudara, bila Anwar mula berada dan cuba menguasai UMNO, dengan pengaruh dia, Mahathir dapat baca bahawa Anwar ini harus disekat daripada mengetuai UMNO. Sebab UMNO harus dikekalkan sebagai parti kaum Melayu yang boleh membantu Melayu-Melayu yang aku kenal. Bukan semua Melayu. Jual nama Melayu, tapi Melayu-Melayu yang aku nak saja aku akan bantu. Melayu seperti siapa? Tajuddin Ramli. Melayu seperti siapa? Daim. Melayu seperti siapa? Mirzan, Mukhzani. Itu Melayu. Itu Melayu yang dia bantu. Dan hari ini, Melayu itulah yang dia perjuangkan hari ini.
Yang dia pergi menyalak depan istana. Ya? Depan istana tu bersama dengan musibat Gomo, Papa Gomo, Mama Gomo apa semua ni. Depan istana itu hari. Kerana Melayu ni lah. Melayu siapa? Melayu Daim. Melayu siapa? Bini Daim. Melayu siapa? Mauzani, Mizan. Tu. Dikerahnya kau satu Malaysia ni turun. Atas nama menyelamatkan bangsa Melayu. Atas nama mempertahankan raja-raja. Atas nama memetabatkan Islam dan nak hancur ni. Berimpun, ayuh kita ke istana, dia kata. Tapi dalam ramai-ramai itu berapa kerat je yang tahu apakah muslihat sebenar Mahathir. Berapa orang je yang tahu apa muslihat sebenar Mahathir. Ya? Yang ada di situ semua termakan, saudara. Sebab Mahathir ni tahu kelemahan Melayu. Sebab tu dia pernah tulis buku Dilema Melayu. Dia tahu kelemahan Melayu ni. Melayu ni kalau nak ambil simpati dia mudah je. Cerita sikit agama. Cerita sikit agama. Betul, cerita sikit tentang nasib orang Melayu. Ya. Berlakon sikit seperti orang Melayu susah. Ya. Kalau kita tengok semalam di mahkamah. Tun Daim naik wheelchair. Saya tengok wheelchair dia semalam, saudara. Kalaulah saya tahu itu wheelchair yang dia nak gunakan, saya akan pergi ke Kuala Lumpur, saya akan belikan dia wheelchair. Sanggup saya keluarkan duit, saya akan belikan dia wheelchair yang lain lah. Buat apalah pakai wheelchair JKM tu. Berplastik lagi, baru beli tu. Baru beli. Tapi standard Tun. Ya, itu wheelchair dia bagi. Dah lah orang tu macam tu. Saya tengok duduk atas kerusi tu melengkung je. Selalunya dia pakai spek. Tapi hari tu dia pergi mahkamah, dia tak pakai spek. Mungkin ada orang nasihatkan dia. Jangan pakai spek, Tun. Kenapa pula? Kalau Tun pakai spek, orang tak nampak lah Tun mata sebelah. Jadi orang tak kesian. Oh, betul juga. Buka spek. Supaya orang nampak mata sebelah, tak ada. Jadi orang simpati. Orang kata, Anwar zalim. Kenapa lah kau pergi bicara pula orang tua mata sebelah ni? Itu dia. Lepas tu dia naik wheelchair. Wheelchair yang Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi tu. Kan? Standard tu. Yang bagi percuma orang ni. Itu dia bawa. Kesian tengok dia. Ya? Orang yang ada hotel merata dunia. Orang yang ada kereta sport Mercedes berbiji-biji. Ya? Orang yang beli hartanah banyak. Takkan naik wheelchair tu. Saya tengok dia duduk atas wheelchair tu. Tergentak. Dia dah lah kurus. Punggung tak ada. Ya, tergentak atas tulang wheelchair tu. Bergegar telur kat wheelchair. Tergentak telur dekat wheelchair, saudara. Tak boleh buat macam tu. Zalim pada dia. Walaupun kita tak suka kepada dia, tapi jangan berlaku zalim pada dia. Bagi hak dia. Kalau dia banyak duit, dia kaya, hak dia bagi. Bagilah wheelchair yang ada span tinggi sikit. Tengok Tun Pak Lah. Tun Dahlah Badawi. Ya. Bagaimana keluarga dia menghargai dia. Sebab dia bukan orang susah. Dia bekas Perdana Menteri. Ya, memang layak bagi dia. Dan kita tak bising pun. Pernah rakyat Malaysia pertikaikan Pak Lah naik wheelchair yang macam tu. Dia punya wheelchair macam seat kapal terbang. Kita tak petikai. Tak petikai, saudara. Pertama, dia bukan sakau duit orang. Yang kedua, memang dia layak pun. Dia Tun. Bekas Perdana Menteri. Jadi bila dia bagi wheelchair macam tu dengan dia punya sebab bersandar dia kan. Memang okey lah, itu selayak untuk dia. Tapi kenapa kamu zalimi Daim macam itu? Mentang-mentang mata dia sebelah. Ya? Dia dah lah kurus macam tu. Punggung tak ada, kau bagi kat wheelchair macam tu. Tergentak-gentak punggung dia nak masuk mahkamah ni. Takkanlah bini dia sanggup melihat laki dia macam itu. Sepatutnya bini ni bertanggungjawab dengan suami. Bukan tak layak pun. Bukan tak ada duit pun. Belilah sekejap dekat mana-mana farmasi. Sementara nak pergi mahkamah, pergi cari farmasi. Cari wheelchair yang sedap, selesa sikit. Saya rasa bukan setakat satu wheelchair. Farmasi tu pun dia boleh beli, saudara. Bukan nak bohong. Bukan setakat wheelchair. Farmasi tu dia boleh beli cash kalau dia nak. Tapi kenapa isteri dia tak bagi? Dia duduk atas tempat yang selesa. Ya. Kalau dia tak ada di muka bumi ni, harta-harta ismit di dalam negara, harta ismit di luar negara, siapa yang dapat? Dia juga yang dapat. Jadi sementara dia masih ada, sementara dia ada nafas lagi, bagilah sikit kenikmatan dunia ni kepada Daim. Apa gunanya kita kaya-raya?
Apa gunanya kita ada kemewahan serata dunia, tapi bila kita sakit, kita duduk di atas wheelchair seperti itu, saudara. Kita bukan nak hina dia, tapi kita kesian. Siapa yang bagi nasihat dia macam itu? Ya? Mungkin orang bagi nasihat, Tun, kita kena berlakon, Tun. Saya tahu Tun kaya. Saya tahu Tun kalau nak pergi ke mahkamah, usahakan wheelchair, Tun. Katil pun kita boleh bawa mahkamah. Tun mampu. Tun boleh mampu pakai wheelchair yang atas udara tu. Tak payah lalu kat simen, atas udara lalu terus masuk mahkamah. Tun mampu. Tapi kita kena berlakon, Tun. Sebab orang Melayu di Malaysia ini, dia mudah simpati. Apatah lagi Tun mata sebelah. Jadi Tun kena buat macam tu. Supaya wartawan ambil gambar, TV ambil gambar. Orang akan lihat, oh Anwar zalim. Sebab apa? Sebab makanannya Daim Zainuddin. Sebab Daim Zainuddin mata sebelah. Sepatutnya dia tidak perlu dia anaknya. Tengok tu Daim. Naik wheelchair, tergentak-gentak telur dia. Apatah kita tidak simpati? Dan orang akan marah pada Anwar Ibrahim. Ini mungkin nasihat yang diberikan. Tapi sebagai isteri sepatutnya jangan dengar nasihat ini. Kamu, suami kamu, dunia akhirat. Pedulikan nasihat ini, tak perlu berlakon-berlakon. Nak berlakon apa? Datang mahkamah naik kereta macam, kita tengok isteri dia kan, pergi mahkamah. Naik kereta apa? Naik kereta macam ketua peroka Felda punya kereta. Kereta biasa je tu. MPV biasa. Kan? Tak apalah. Dia tak nak tunjuk. Kita tahu kekayaan dia. Baru ni dah terdedah lah kan. Berapa banyak kekayaan dia. Kita tahu. Tapi kena nak berlakon pun. Jangan sampai menzalimi suami. Ya? Kalau nak berlakon pun jangan sampai zalim pada suami. Ingat, puluhan tahun dia cari, dia kumpul duit. Tak kira daripada mana dia ambil duit. Tapi puluhan tahun dia kumpul duit. Tiba masa dia sakit, kamu nak bagi wheelchair seperti itu. Tidakkah kamu menzalimi dia? Hanya kerana nak berlakon. Nak tunjuk kamu susah. Pakai baju bandel. Ya? Pakai slipper. Saudara, sebab apa dia buat? Sebab dia tahu di kalangan kita orang Melayu ni, terutamanya, akan mudah simpati. Dan hari ni kalau kita tengok sejahtera dia bercakap, tengok. Simpati, ada yang menangis. Semalam saya dengar, ada yang menangis, saudara. Mengenangkan Daim bermata sebelah naik wheelchair seperti demikian. Menangis, saudara. Kenapalah Daim zalim dan Anwar Ibrahim zalim. Zalimnya Anwar. Lepas tu Daim keluar je mahkamah. Apa dia sebut? Apa dia sebut? Dia tak cerita pasal senarai nama yang keluar tentang kekayaan. Dia tak cerita. Saya tak kisah tentang diri saya. Dia tak kisah diri dia. Kita pun tak kisah tentang kau. Saya tak kisah tentang diri saya. Yang saya kisahkan nasib rakyat. Apa jadi pada orang Melayu? Oh, tiba-tiba dia kisah tentang nasib rakyat, saudara. Tiba-tiba dia kisah ni. Apa cerita ni? Saya seru orang Melayu, rakyat Malaysia bangkit. Bangkit semua lawan rejim Anwar. Oh, pesanan dia. Dalam keadaan mata dia sebelah. Ada orang kawan tanya cakap dengan saya, itu mata sebelah pun dah macam itu, dia bersakau, bayangkan kalau mata dia dua belah. Saya tak nak komen. Itu ketentuan Tuhan bagi. Kalau Tuhan bagi, orang tak ada mata langsung pun dia baik, saudara. Berapa ramai orang yang tak ada mata langsung, yang tak nampak apa-apa, tapi mereka tidak menyakau, mereka tidak mencuri, bahkan mereka memberi. Sebab itu saya tak kisah bab mata ni. Ya? Mata sebelah ke, dua belah ke, tiga belah ke, mata satu belah atas dahi ke. Sebab Dajjal pun mata sebelah juga. Apakah kita perlu simpati dengan Dajjal yang bermata sebelah? Tidak. Bukan kerana kita tidak simpati kerana mata dia sebelah, kerana perangai dia. Samalah dengan Daim. Mata dia dua ke, satu ke, ataupun dia lebih pada 10 mata pun, kita tak kisah, itu ciptaan Tuhan. Tapi perangai itu. Sama dengan Mahathir. Kita peduli apa? Dia berjalan 3 selender ke, 2 selender ke? 2 selender kalu, 3 selender kalu, 4 selender apa nama. Kita tak kisah. Tapi perangai. Kamu datang daripada Kerala ke, keturunan kamu India ke, kita tak peduli. Bukan semua daripada Kerala tu jahat. Bukan semua daripada India tu jahat. Tapi perangai. Jual Melayu kerana nak selamatkan anak kamu.
Kerana anak kamu dipanggil SPRM, kamu sanggup tipu semua orang Melayu berkumpul. Konon-kononnya raja terancam, konon-kononnya Melayu terancam, konon-kononnya Islam terancam. Kenapa? Kerana anak kamu diganggu. Kenapa sebelum ini kamu tak kata macam itu? Sebab anak kamu tidak diganggu. Tidak ada Perdana Menteri yang berani usik sehelai rambut, sehelai bulu roma buat anak kamu ketika itu. Sebab itu kamu tak kisah apa yang jadi pada negara ini. Hari ini baru nak bercakap. Cari korek salah Anwar. Tak ada kita reka. Ini perangai Mahathir. Dia nak terburukkan Anwar, dia sanggup reka. Dulu pun dia reka kes liwat, dia reka. Dia sanggup reka. Nak cari salah tak jumpa. Suruh Datuk Murad buat SD akuan bersumpah. Datuk Murad itu dia dipaksa untuk buat akuan bersumpah, saudara. Apa bukti dia? Datuk Murad ketika berada di luar negara, dia pernah mohon maaf kepada Anwar Ibrahim dan dia kata dia tertekan dan dia dipaksa membuat akuan berkanun mengatakan Anwar ada 3 bilion. Inilah balik yang diungkit oleh Mahathir Mohamad dan saya minta kalau SPN nak siasat betul-betul dan panggil Datuk Murad untuk bagi keterangan siapa yang paksa dia. Bangsat orang tua ni. Tak habis dengan fitnah. Waktu itu dia dah fitnah Anwar dengan liwat, dia tak puas hati. Anwar tidak berada dalam kabinet ketika itu. Anwar masuk penjara dah waktu itu. Tak puas hati lagi. Dia cipta pula akuan kanun bersumpah Datuk Murad mengatakan Anwar ada duit. Akhirnya Datuk Murad beritahu Anwar dia minta maaf kerana dia ditekan untuk membuat akuan itu. Sebab itulah tahun 1999 ketika akuan bersumpah dibuat, tidak ada siasatan dan SPRM baru ini mengesahkan. Ya, pengurusi SPRM mengesahkan 6 kali siasatan fail dibuka ketika itu. Di zaman Mahathir Perdana Menteri, 6 kali SPRM buka siasatan, tak jumpa kes Anwar Ibrahim, saudara. Itu dia Perdana Menteri. Di zaman dia Perdana Menteri, 6 kali SPRM buka siasatan kes itu. Berkaitan dengan akuan bersumpah Datuk Murad, tidak ada kes. Kenapa hari ini Mahathir duk baca lagi benda ini? Kalau dia nak sangat ungkit perkara ini, kita minta SPRM hari ini siasat balik akuan bersumpah. Panggil Datuk Murad, bagi tahu dia betul tak betul kamu buat. Kalau kamu buat, kamu masuk penjara Datuk Murad. Kerana kamu memfitnah. Kalau kamu tak buat, kamu kena nyatakan siapa yang arahkan kamu buat. Nak sangat. Orang dah lupakan dah lah. Anwar pun tak nak ungkit benda ni. Anwar kerap kali bagi tahu apa pun fitnah peribadi kepada diri dia, dia mudah maafkan, saudara. Dia mudah maafkan. Pernah kita tengok Anwar jadi Perdana Menteri duk cari tu bekas Ketua Pilihan Negara yang tumbuk dia? Ada. Dia tak cari, saudara. Hidup lagi. Hidup lagi. Rahim Noor tu hidup lagi. Kalau Anwar nak berdendam, boleh saja. Ungkit balik kes tu. Ya, melanggar peraturan. Kamu sebagai Ketua Pilihan Negara, melanggar peraturan dalam penjara apabila memukul tahanan dalam penjara. Boleh saja kalau ada dakwa. Tapi Anwar tak mau. Rahim Noor dah pencen dah lah, tak ada. Sebab dia jatuh hukuman. Pencen tak ada. Dah tua dah. Takkan nak penjarakan lagi Rahim Noor. Ini yang Anwar fikir. Rahim Noor itu ada keluarga. Rahim Noor itu ada anak. Rahim Noor itu ada cucu. Takkan Anwar nak zalim di saat dia tengah tua sekarang ini. Anwar tak ungkit. Sama lah dengan Mahathir. Sebab itu Anwar kata kesalahan peribadi dia mudah maafkan. Tetapi jangan sakau hak rakyat. Saya tidak ada kuasa untuk memaafkan kalau kamu mencuri hak rakyat. Sebab itu Daim, dia tak peduli kamu bermata satu ke, kamu berjalan kursi roda ke, kamu datang mahkamah dengan merangkak, menerap ke, tak peduli, saudara. Tak peduli sebab selagi kamu tak pulangkan duit rakyat, kamu harus terima hukuman. Sebab rakyat Malaysia dah lama menderita. Hari ini baru kamu kata rakyat harus bangkit lawan rejim Anwar. Dahlah kamu menyakau. Kamu minta rakyat bangkit pula lawan Anwar.